yang bekerja bersama baby, yang mengendalikan baby, patut dan perlu tahu serba sedikit tentang baby. Fakta-fakta asas baby tu kena tahu. Okay? Misalnya untuk orang yang menjaga baby newborn, baby di bawah usia 4 bulan, mesti kena tahu baby newborn ni dikelaskan kepada 3 kumpulan yang berbeza berdasarkan ciri tangisan. Maksudnya suka nangis ke, tak suka nangis ke, senang didiamkan ke, tak senang didiamkan ke. So 3 kumpulan tu ialah baby easy going, baby high demand dan juga baby colic atau bahasa Melayunya sawan tangis. Yang paling banyak menangis dan paling susah ditenangkan berbanding 2 lagi kawan dia yang lain ni. Personality baby ni sesuatu yang kita tak boleh nak tentukan. Itu adalah rezeki masing-masing. Dan faktor terbesar yang membuatkan baby kita ni easy ke, high demand ke, sawan tangis ke, adalah kawalan pusat. Iaitu berapa bagus baby ni beradaptasi dengan sesuatu perkara baru. Termasuk peralihan daripada alam rahim ke alam dunia. Sebenarnya inilah punca terbesar baby high demand dan juga colic banyak menangis. Susah ditenangkan kerana peralihan 2 alam ini sangat drastik untuk mereka. Suasana dan rangsangan yang ada dalam dunia ni sangat berbeza dengan apa yang baby biasa dapat masa 9 bulan di dalam kandungan. Contoh mudah, di dunia ini terang benderang. Di dalam kandungan dulu, dalam rahim dulu gelap. Kat dunia ni kalau makan kena guna mulut. Kalau dalam rahim tak payah pun susah-susah. Memang masuk ikut tali pusat plasenta. Dalam rahim dahulu tak pakai baju, duduk dekat dalam air. Suhu pun lain sikit, panas sikit. Tapi bila dah lahir kena pakai baju pula. Dan tak duduk lagi dalam air. Dan banyak lagi lah perbezaan antara 2 dunia yang menyebabkan sebahagian baby tak boleh nak terima perbezaan tu dengan drastik, dengan cepat. Kan setiap orang mempunyai adaptasi dan penerimaan terhadap sesuatu perkara, terutamanya perkara baru yang berbeza-beza. Okay? Contoh mudah selalu saya bagi, kalau kita tengok anak masuk darjah 1 yang ada orientasi, orientasi sebelum zaman PKP lah, kan? Yang parents boleh datang, hantar dan tengok. So kita akan nampak ada anak yang daripada first day relax saja, berani pergi sekolah. Mak ayah tak payah teman pun tak apa, duduk je kat luar pagar, hantar je. So kita ada anak pula yang kat tengah-tengah. Dia tak adalah berani sangat, tapi tak adalah penakut sangat. Dia nak jugalah mak ayah dia teman sekejap, beberapa hari. Tunggu dekat kantin pun jadilah. Yang penting kalau dia turun kelas, waktu rehat dia nak tengok mak ayah dia ada. So dia akan okey. Tapi after a few days dia dah boleh survive. Mak ayah tak datang pun tak apa. Dan kita ada juga anak nombor 3 ni, kategori yang sebulan nak pergi sekolah pun masih nangis lagi, hari-hari kena pujuk. So maksudnya setiap orang punya adaptation, penerimaan kepada sesuatu benda baru tu berbeza-beza lah. Sama lah macam baby yang dilahirkan. Yang jadi masalah terbesar bila kita ni nak pukul rata semua baby. Kita nak samakan semua baby. So contohnya, kalau baby kita ni tak guna buai, kita expect baby orang lain pun tak payah guna buai. Kalau baby kita tak perlu bedong, kita pun expect orang lain punya baby tak perlu bedong. Kalau baby kita senang tidur, letak je, tak payah nak kena dokong-dokong, kita pun expect baby orang lain pun kena macam tu. Dan inilah masalahnya bila kita pukul rata baby ni macam kuih raya. Kuih raya kan keluar sedulang, sama je semua. Baby kita bukan kuih raya. Okay, so menjadi masalah dekat sini bila ibu bapa di Malaysia ni kena masuk kerja seawal 2 bulan, seawal 3 bulan, di mana fasa newborn ni belum berakhir pun. Anak-anak ni dalam fasa orientasi, nak belajar pasal perbezaan dunia, ambil masa sekurang-kurangnya 3 bulan pertama usianya yang kita panggil sebagai 4th trimester. Masa dia sedang beradaptasi itulah, baru nak kenal-kenal dunia ni lah. Kita ni pula sebagai mak dah kena masuk kerja. Bila dah masuk kerja, kena hantar dekat orang. Hantar pula dekat orang, contohnya pengasuh ke taska ke akan bagi tahu tak boleh bawa buai dekat sini contohnya. Kenapa? Ada yang bagi tahu JKM tak kasih. So saya pun tak tahu kenapa tak dibenarkan. Tapi whatever pun, parents dan juga pengasuh kena tahu baby ada needs yang berbeza-beza. Kalau baby easy going, memang boleh tidur macam tu je, letak je. Kadang-kadang kalau dah kenyang, kita letak saja baby easy going ni, dia bolehlah terkebil-kebil tengok sana sini dan akhirnya terlelap. Senang je.
Kita yang tengok pun jealous. Kalau kita ada anak high demand, parents yang ada ramai anak high demand ni boleh bagi testimoni. Susah kan bila kita ada anak high demand, kita tak create dia jadi macam tu. Kita tak ajar dia pun kehendak yang dia nak tu. Nak banyak berdokong, nak banyak berpeluk, nak banyak beriba, nak kena berbual selalu. Mak tu tak sempat ajar pun. Tapi anak tu memang keluar sebagai baby high demand yang minta semua tu sebab dia dah dapat semua benda tu daripada dalam rahim. Dia dah tahu, jadi dia minta. Dia tak boleh terima ketiadaan semua yang dia biasa dapat dalam rahim tu dengan serta-merta. Jadi mak yang high demand ni akan tahulah macam mana penatnya menjaga anak-anak yang high demand. Kalau kolik apatah lagi. Kolik ni dia level up lagi daripada high demand. Lagilah pening kepala. Jadi mak-mak, penjaga-penjaga, kita ini adalah manusia. So kita ada limit. Kita bukan rahim yang bekerja 24 jam selama 9 bulan dengan performance yang sama. Kita ada masa perlu berehat, perlu makan, perlu solat, perlu pergi toilet kan. Kita tak boleh nak terus pegang dan peluk dan dakap baby tu. That is why bila kita tak boleh provide, kita kena ganti dengan alat lah. So memang alat tu dicipta bagi tujuan memudahkan tugas manusia menjaga baby, terutamanya baby kecil yang masih dalam fasa orientasi ni. Kalau pengasuh ataupun nak guna nama JKM sebagai tak benarkan penggunaan buaian di taska, di pusat asuhan, mungkin atas faktor ataupun alasan bahaya. So kita nak tanya, bahaya tu yang macam mana? Adakah dari segi pemilihan jenis buaian? Kalau nak kata bahaya daripada pemilihan jenis buaian, maka pilihlah buaian yang selamat. Adakah pengasuh, ibu bapa, infek yang mengeluarkan akta-akta yang tak benar kan ni, adakah mereka tahu buaian ni memang ada yang meet ataupun memenuhi standard keselamatan antarabangsa. So senang kata kita ada buai halal dengan buai haram lah. So pilihlah buai yang halal. Letak sajalah di taska. Benarkanlah ibu bapa provide ataupun sediakan alat tu untuk mudahkan tugas pengasuh juga. Itu nombor satu. Ataupun kita akan tanya, bahaya itu daripada segi apa? Contohnya kalau ada orang cakap, sebab ada kes baby terkeluar, terjatuh daripada buaian, dia boleh panjat turun sendiri. Dan kita akan cakap, siapa suruh pakai buaian untuk baby dah besar? Untuk yang pakai buaian, kita memang suruh cerai seawal usia 4 bulan. Habis je fasa orientasi ni dah boleh perlahan-lahan cerai. Ataupun selewat-lewatnya sebelum baby tu lasak dah boleh merangkak, dah boleh meniarap. So kita tak nak dia bergolek, meniarap dan turun sendiri daripada buai. Jadi kalau yang masih gunakan buai sampai anak dah besar-besar, yang salah tu bukan buai. Yang salah tu orang yang benarkan baby tu menggunakan buai. Baby dah lasak, dia masih letak dalam buai. Ada juga yang kata bahaya tu lebih kepada anak-anak lain yang duduk serumah dengan baby kecil tadi. Anak-anak yang lebih besar sikit yang dah lasak. Contohnya toddler, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin abang atau kakak kepada baby ni. So ada isu macam mereka cuba nak tidurkan adik, nak tidurkan baby ni macam mak buat, macam pengasuh buat. So bila pengasuh atau mak tak nampak, dia cubalah nak hayun baby tu. So terhayun kuat. So terhentak ke lantai, terhentak ke dinding. Ataupun dia dengar baby tu macam mula merengek, dia pergi angkat, tolong nak angkat, bawa keluar baby. Ataupun dia pula masuk dalam buai sama-sama dengan baby. Ataupun budak-budak yang bermain di sekeliling buai tu yang terlanggar baby. Kalau macam ni, kita akan cakap first tengok jenis buai. Selain daripada jenis buai, kita nak tanya juga suasana tidurkan baby tu kenapa bersama-sama dan di tempat yang menjadi akses kepada anak-anak lain yang sedang lasak ni. Setting tempat tidur tu nak kena betul lah. Yang terakhir, yang ini famous, dikatakan buaian bayi ni boleh menyebabkan gegaran otak ataupun nama saintifiknya shaken baby syndrome. Ada juga panggil whiplash baby syndrome ataupun famous dengan singkatan SBS. So soalan saya, sejak bila pula buaian boleh menyebabkan SBS? Siapa yang cakap? Orang biasa-biasa cakap ke experts yang cakap? Sepanjang yang saya tahu, expert tidak pernah mengatakan bahawa buaian boleh menyebab SBS.
buaian punca SBS. Mereka tak pernah cakap. Contoh expert adalah American Academy of Pediatrics. Persatuan Pediatrik Amerika. Yang mana kenyataan AAP ni disokong oleh National Center on Shaken Baby Syndrome. Ada National Center yang kaji pasal SBS. Dan mereka ni saling menyokong. National Center dengan American Academy of Pediatrics ni mereka saling menyokong kenyataan satu sama lain. Kenyataan apa? Bahawa untuk SBS ni terjadi, dia perlukan satu daya yang betul-betul ganas dan kuat. Sehingga kan bila ada seseorang sedang menggoncang baby, orang yang tengok tu, yang menonton, yang melihat tu boleh immediately tahu, serta-merta tahu. Baby ni kalau tak mati dia memang cedera parah. Sebab perbuatan ganas tu sangat obvious, sangat jelas. Ramai daripada kita pun pernah ada insiden anak terjatuh katil, terjatuh kerusi, terjatuh daripada sofa, daripada car seat. Yang pegang anak terjatuh pun ada. Mak pegang sendiri ni terjatuh anak tu. Okay? Dan di kebanyakan masa untuk semua insiden ni pun tak boleh menyebabkan anak itu mendapat kecederaan yang menyerupai SBS. Tak ada. Sedangkan jatuh daripada katil, daripada car seat, daripada sofa ni kira tinggi kan, tempat tinggi. Jadi daya tu kuat kalau nak dibandingkan dengan daya hayunan buaian. Sebab itulah kita tak kata buaian boleh menyebabkan SBS. Bukan sahaja buaian, tapi sebarang gerakan hayunan lain. Yang kita buat tu bukan sebab nak goncang dalam keadaan marah. Kita buat tu secara innocent ataupun playfully. Kita tak ada niat nak cederakan baby tu. Contohnya macam kita hayun di lengan. Ataupun kita hayun baby di bahu sambil kita dance around. Ataupun kita hayun di riba kita. Ataupun kita gendong sambil jogging. Ataupun kita main timang-timang. Semua ni tidak boleh menyebabkan kecederaan yang menyerupai, yang mematuhi spesifikasi kecederaan SBS. Kalau adalah kecuaian, contohnya sambil gendong anak, lepas tu anak tu terjatuh waktu mak dia berjogging, bolehlah dapat kecederaan. Tapi kecederaan yang exactly macam SBS tu mungkin taklah. Ada beza sebab kecederaan kepala ni ada pelbagai jenis. Kesimpulannya, kalau parents atau pengasuh tak nak guna buai, walaupun dah tahu dah fakta-fakta yang saya bentangkan hari ini, tapi mungkin tak nak guna atas faktor-faktor lain. Misalnya macam tak suka dia akan ambil space, ambil ruang. Tak ada masalah. Tapi ibu bapa dan juga pengasuh yang menjaga baby ni kena faham. Hayunan ni sesuatu yang baby perlukan, terutamanya baby high demand dan kolik. Maka jika anda tak mahu provide hayunan dari alat, anda kena bersedia jadi hayunan untuk baby. Kena bersedia untuk gendong dia. Kena bersedia untuk peluk dia. Untuk riba dia. Untuk dakap dia. Kerana yang penting dia itu dapat hayunan. Tak bolehlah tak kasih buai. Anda pun tak nak peluk, tak nak gendong, tak nak dakap. Tak boleh. Anda tak boleh menafikan keperluan dan kehendak anak newborn yang baru sahaja cuba untuk kenal-kenal dunia baru, yang baru sahaja kehilangan rumah dan ibu pertamanya, iaitu rahim.